Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Disahkan sehingga setakat yang kita dapat berita yang saya sisipkan bagi anda ini, Datuk Seri Najib Tun Razak belum pun mengarahkan peguamnya untuk membuat rayuan atau permohonan atau follow up kepada permohonan untuk titah adendum. Mengapa? Ini persoalan utama dia. Mengapa? Bukankah hari itu sibuk nak cepat sangat? Bukankah sibuk betul mau supaya dia boleh dilepaskan? Ataupun sebenarnya Najib Razak bukanlah yang betul-betul mau supaya ini semua dipercepatkan dengan segera? Tetapi mungkinkah hanya pengikut-pengikut Najib Razak, hanya siapa ni? Hanya orang-orang UMNO, orang-orang PAS yang nak sangat Najib Razak kononnya keluar daripada penjara, ataupun kerana Najib Razak tahu bahawa untuk kes yang seterusnya dia tak ada harapan untuk menang pun. Najib Razak tak ada harapan untuk menang pun. Jadi what is the point? What is the point untuk Najib Razak dikeluarkan daripada penjara, diberi tahanan rumah, tapi alih-alih kes dia yang seterusnya dia kalah juga, kena penjara juga. So apa poin yang dia dapat di sana? Apa kebaikan kelebihannya? Akhirnya masuk penjara juga. Yang terbaru ini saya sisipkan juga bagi anda tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh lihat dalam berita di mana dinyatakan di dalam mahkamah bahawa surat yang menyatakan kononnya derma daripada Arab tidak pun disebut nama yang berkenaan. Nama yang berkenaan tidak disebut dalam surat itu. Nama yang memakai surat itu, letterhead dia orang lain. Jadi kemudian ada itu, ini, ada itu. Anda boleh bacalah. Baca. Kita lihat kalau perkara ini, kalau mengikut fikiran orang kampung lah. Mengikut fikiran orang kampung, Najib Razak nampaknya tidak ada kelebihan yang besar di dalam kes yang seterusnya. Kemungkinan besar, kalau saya tengok dengan fikiran orang kampung kita, saya tengok Najib Razak ni bakal kalah lagi, bakal kena penjara lagi. Jadi what is the point untuk nak minta permohonan sekali lagi untuk titah adendum, untuk dia dipenjara, ditahan di rumah, kalau akhirnya dia masuk penjara juga? Banyak lagi kes Najib Razak ni, banyak lagi kes. Walaupun sudah satu kes dia dibebaskan, tapi ada lagi. Jadi kalau Najib Razak keluar dari penjara pun, di rumah pun, masuk penjara lagi, lepas tu mau buat apa lagi? Titah adendum lagi kah? Lepas tu nak marah lagi kah? Kita berada di negara yang ada undang-undang. Dan politik sepatutnya tidak mengganggu gugat undang-undang ni. Janganlah tunggang-tunggang benda-benda yang undang-undang. Tak baik tau. Tak baik. Jadi adakah Najib Razak sebenarnya tidak akan membuat permohonan kerana dia tahu bahawa dia akan kalah juga? Apapun, macam mana golek, macam mana pun, dia tetap kalah juga. Dia tahu mungkin aku buat apa pun tetap kalah juga. So kesian. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak kalah PAS sekarang dan bersatu bukan main lagi ya, tapi PAS lah, kita fokus kepada PAS. Tak kalah PAS sekarang bukan main lagi, konon nak jadi hero untuk Najib Razak. Alamak, patutlah orang kata PAS ini hanya mainan politik. Semua ni hanya mainan politik, hanya ditunggang-tunggang oleh PAS.
Sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan, ini saya sisipkan bagi anda. Tular semula minit mesyuarat yang ditulis terang-terangan bahawa mereka mahu memecah belahkan UMNO, mahu supaya ditekan Ismail Sabri Yaakob, supaya lebih keras kepada Zahid, supaya Najib Razak dapat dijatuhkan dengan segera. Walau bukan main lagi PAS, no? Sekarang tiba-tiba jadi hero. Kenapa agaknya tiba-tiba PAS jadi hero sekarang? Kenapa? Sudah kehabisan modal ke PAS? Takkanlah PAS sudah kehabisan modal untuk mau dimainkan politik. Semua permainan politik PAS semua gagal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Last sekarang ini permainan terakhir yang perlu dilakukan oleh PAS menunggang isu Najib Razak. Dah kehabisan modal lah tu. Dah kehabisan modal. Sekarang ini kelihatan seolah-olah mereka pula nak jadi hero. Wah, nak jadi hero bukan main. Bukankah PAS ini nak lawan korupsi? Bukankah PAS adalah parti yang mahu menegakkan keadilan yang benar, menegakkan semua yang benar. Kenapa tiba-tiba mau bantu pula, tolong habis pula Najib Razak Cibanduan tu? Pun kita hairan juga. Hairan kenapa dan kenapa. Pada masa yang sama, bersatu pun sama juga. Bukan main lagi hari itu Muhyiddin Yassin sampai sanggup kena buang daripada UMNO. Bukan main lagi sanggup kena buang UMNO, lepas tu berkawan dengan Mahathir membentuk parti baru untuk menjatuhkan Najib Razak. Bukan main lagi. Tapi sekarang tiba-tiba Najib Razak punya kes 1MDB seolah-olah sudah dilupa. Dek hanya kerana mahu menguasai semula Putrajaya. Inilah permainan keji, permainan kotor, permainan yang memang tidak langsung boleh dipaham yang sedang dimainkan oleh PAS. Kalau nak kata PAS ni parti berprinsip, macam mana kita mau kata parti ni berprinsip kalau benda begini menjadi mainan? Sekejap A, sekejap B. Kalau orang lain salah, dia kata itu. Tapi kalau dia buat salah, dia kata ini. Seolah-olah tak ada yang salah untuk dia. Hak orang lain buat semua salah. Hak yang dia buat semua betul. Tak ada yang salah. Semuanya betul. Jadi sekarang ni persoalan di otak kepala saya ini, persoalan yang paling besar ialah betulkah PAS ini masih memperjuangkan seperti yang mereka war-warkan nak perjuangkan? Perjuangkan bangsa Melayu, perjuangkan agama Islam, perjuangkan kedaulatan raja-raja kita, raja-raja Melayu. Betulkah lagi? Atau sekarang ini perjuangkan siapa? Perjuangkan apa? Atau hanya nak kuasa semata-mata? Kita pun tak pasti. Tapi yang pasti tular semula minit mesyuarat. Ini bukan sembarang dokumen. Ini bukan sembarang dokumen, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah minit mesyuarat. Tahu minit mesyuarat itu penting tidak penting? Sangat penting. Sangat-sangat penting minit mesyuarat. Kerana minit mesyuarat itu dokumen yang diterima. Dokumen yang diterima oleh mahkamah sebagai satu dokumen rasmi. Diterima oleh semualah. Bank pun terima, mahkamah pun terima, kerajaan pun terima, semua ada terima ni. Tapi tiba-tiba sekarang minit mesyuarat ini seolah-olah dah tak ada guna untuk PAS. Kemungkinan besar ada minit mesyuarat yang baru kot. Kita tunggulah. Mungkinkah ada lagi minit mesyuarat yang bocor selepas ini? Kita tunggu sahaja. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.